Dek TV KPM. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Anda bersama saya Syamira Nazir di dalam Pentaksiran Semetif, di mana pada hari ini selama 30 minit kita akan membincangkan format pentaksiran instrumen peringkat menengah rendah untuk bahasa Semai. Dan untuk pengetahuan anda semua, bahasa Semai merupakan bahasa yang paling banyak dituturkan oleh masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia. Dan untuk hari ini kita bersama dengan seorang guru yang cukup berpengalaman untuk membincangkan tentang bahasa Semai ini. Jom kita berkenalan dulu dengan guru penyampai untuk hari ini. Wah, bukan biasa-biasa cikgu kita dengan pencapaian yang hebat. Kita bersama dengan Cikgu Wak Kartina, iaitu guru bahasa Semai dari SMK Sri Tapa Perak. Hai cikgu, salam sejahtera. Sejahtera, Mira. Apa khabar cikgu, sihat? Ya, sihat. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini cikgu. Tetapi sebelum kita teruskan sesi perbincangan kita untuk hari ini, suka juga untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami pada hari ini, iaitu Cikgu Arisha Artina Abdullah dari SK Pendidikan Khas Selangor. Apa khabar Cikgu Arisha? Sihat cikgu? Terima kasih cikgu. Kami sangat berbesar hati dengan kehadiran cikgu pada hari ini. Baiklah kawan-kawan, pasti ramai yang ingin mengetahui bagaimana sebenarnya cara yang terbaik untuk menjawab format pentaksiran instrumen peringkat menengah rendah untuk bahasa Semai ni. Jom kita tanya Cikgu Wak Kartina. Silakan cikgu. Okey, seperti Pani, pemula sejarah mata pelajaran bahasa Semai mula belajar. Ku tahun 2017, ku sekolah menengah. Tahun 2022, anak-anak sekolah menengah ku seluruh Malaysia ditawar mata pelajaran bahasa Semai ju tingkatan 1 lei tingkatan 5. Mula ju tahun 2022, ujian akhir sesi akademik Anbiba Hamurib menengah rendah. Okey, baik sama-sama hineng format. Format gertas bahasa Semai ikut 39. Mong 5 bahagian dia sebenarnya uji hama baik sangat ada. Yang pertama bahagian A diuji tentang morfologi dan sintaksis. Ada bahagian objektif. Manakala bahagian B diuji tentang morfologi, sintaksis dan juga peribahasa. Bahagian C ada diuji tentang penaham teks dan juga bahagian D diuji tentang cenempet memproses rupa penindah maklumat dan juga bahagian E beruji tentang cenempet menulis. Okey, bersama-sama hineng. Untuk bahagian A, ada beruji bahagian morfologi objektif sebenarnya mong 10 soalan. Hineng soalan 1 hingga 5. Ada lebih kepada engrok frasa. Daripada soalan 1 hingga 5 ada uji tentang engrokmu, engrok kerja, engrok adjektif, engrok tugas. Okey, baik sama-sama hineng contoh senual. Senual pertama. Bila fikir masalah kewangan dihadapi peringat dan Barizal, jawapan penutus Beraja Kunusti tepatan tali. Ada bihaneng uji tentang engrok kerja. Okey, seterusnya bahagian B, soalan 6 lei 7. Ada lebih kepada diuji ayat lihamara isama ceti. Sama ada diuji ayat keterangan atau ayat tanya, ayat senusut biasa ataupun ayat sarih. Ayat adjektif, ayat pasif, ayat tunggal atau ayat majmuk, mengual ajuk, juga mengual pindah. Juga kepada mengbiok contoh senual, senual 6, tenek kedor kior lisa at nuransom, beli teh rukupi. Maksudnya madeh mabek sangat boleh naik seerti kepada ma iceti dari perlaiku senual adeh. Okey, untuk hinengku senual 8 hingga 10, bahagian adeh lekat lagi bahagian sintaksis objektif
Pada diuji lebih kepada ni inja, ni imbuh, pemajmukan dan juga ngerok kila. Contoh senual pada biok raha mesuara PBG aja kikap senukung ru kerjasama ada bor ru apa, ru ame. Produk lebih jual ke Expo Penetani aja ni rupa produk Perenghol Bumi Putra. Ketiga ni berjaya berkep tanda tek ju penyanyi terkenal negara Aceh, Ngerok Walina. Setelah Aceh Madis mula ki bersinar, cek ki berkicau tu henti sebagai tanda ia bersyukur hadir di SPY. Ju senual ade hineng belak de ayat de betul ayat pemajmukan. Baik, Cikgu. Kalau kita tengok Cikgu punya penjelasan untuk bahagian A ni, apa yang Mira boleh faham, merupakan soalan pilihan jawapan, kan? Soalan beraneka jawapan yang murid boleh pilih dengan markah yang diperuntukkan 10 markah. Itu untuk bahagian A. Selepas ini, Cikgu Wak Katina akan kongsikan pula untuk cara menjawab bahagian B dan bahagian C ni bagaimana pula murid-murid. Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton bersama dengan kami di Pentaksiran Sumatif. Mahiga semuanya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Pentaksiran Sumatif, di mana pada hari ini kita akan membincangkan format pentaksiran instrumen peringkat menengah rendah untuk bahasa semai bersama-sama dengan Cikgu Tina. Dan untuk segmen kali ini, Cikgu Tina akan kongsikan pula cara untuk menjawab bahagian B dan bahagian C. Silakan Cikgu. Okey, baik sama-sama ini untuk bahagian B. Pada ma biha perlai adalah penani sistem bahasa. Masa diperuntukkan pada untuk jawab adalah 20 markah. Kepada uji morfologi, sintaksis seru peribahasa. Okey, untuk soal bahagian B morfologi, pada ada uji dah soal berkenait dengan enrokmu, enrok kerja, enrok adjektif juga enrok kerja, enrok tugas. Okey, bersama-sama hineng contoh soal. Tulis nana ayat jijoy ni kata de bi aku crop engke biget tamah ni imbuh tukar ni imbuh rotok boleh guna ni kata ajih jadi peribahasa atau ngrok muhas ayat de bibeh hotloh engke paham iceti rui genuna kupade engke guna ayat de biok dan kebeh ayat. Okey. Seterusnya, ku bahagian sintaksis. Bahagian sintaksis ada hineng mengi senual iaitu soal A, B dan C 6 markah. Ingke pada sama ada biok tukar atau cerot ayat, ayat aktif atau ayat pasif, senusut ayat biasa atau ayat sahari, ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Okey, contoh senual kepada ada lebih kepada ayat aktif. Hot tukar ku ayat pasif. Contoh walina kibli bob tatak mengwal ku kedai simpan 4. Mengenai senual yang kedua, senual B, tukar ayat pasif ku kerop ade no ayat aktif rotok boleh iubah i ceti. Okey, cetnet ku selai ya apa nu jab dui mende ki sengoh doh dat. Okey, yang ketiga, cerot ayat ku kerop guna ngrok hubuk desuai. Pada ki oknar, tenek kibli mutu ku kedai mutu reju pekan. Okey, telai aje, mabah uji pada adalah peribahasa. Sama mong padanan peribahasa ataupun penyertaan jenim dijoy peribahasa. Contoh mengnar pada. Yang pertama akan biok jenim, hot pilih bahagian objektif. Contoh baslan pai kimoy kerja. Ilai senalu semain tuluk ajar jubah ali. Benda ilai lebih pani katih bidang aje. Pada murid boleh kineng belok sesuai ijen nawab ru ijenin lebiok. Manakala untuk senual seterusnya hot baca jenim lebiok tulis peribahasa sesuai ke ruang lebih sedia. Contoh kelas dik jadi renyah amen warina kitiba anu sekolah. Ilai pek gemar ya ikawat menda ilai joy menwaru i empat renyah. Aku pada ambil sayat hot ke anu ke paham ma i jenim paje ma iciti disesuai ku senual ade. Okey, juga untuk bahagian C hot ini juga pada diuji penengham tek prosa. Pada senual mong 7 senual pada sama ada biok tek umum
ataupun biok cerita ataupun puisi. Pada murid harus faham tag jika perlay, cuba aplikasi tag, analisis, nilai dan juga biok juga senual kemahiran beraras tinggi kebat. Baik sama-sama Hining. Ku contoh senual bahagian C ya. Baik sama-sama Hining contoh bahagian C. Kepada sebenarnya biok masa seriap senual adalah 25 minit. Jadi markah adalah 15 markah. Mong nepetik de biok ambil sangat baca, nepetik telah baca sebenarnya mong biok 7 senual. Ke jawab berkenait dengan nepetik de biok pajih. Bersama-sama Hining juga nepetik yang pertama kira. Ku nanak jis masa demai punya bak tentang sibut majih nomadeh kicau cep-cep. Pada harus faham leh mereka perlay. Baik, itu dia penjelasan untuk bahagian B dan juga bahagian C. Di mana untuk peruntukan masa, bahagian B, murid-murid ada 20 markah. Maafkan saya, maksud saya peruntukan markah. Murid-murid ada 20 markah untuk bahagian B dan juga 15 markah untuk bahagian C. Tetapi kan Cikgu Tina, soalan saya nak tanya kepada Cikgu, kalaulah murid-murid lah di rumah yang ingin menjawab bahagian B, sebab bahagian B itu fokusnya kepada peribahasa kan Cikgu? Ya, betul. Antara peribahasa-peribahasa yang mungkin boleh disoal di dalam kertas soalan, apa Cikgu contoh peribahasanya? Kalau dari segi bahasa, kebanyakan soalan ini dia berkaitan dengan peribahasa yang berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. Jadi di situ mereka boleh skor markah. Ya Mira? Maksudnya tak jauh lari lah. Ya. Murid-murid sendiri boleh kaitkan dalam kehidupan seharian mereka, Cikgu. Okey, contoh peribahasanya, Cikgu? Contoh peribahasa adalah Cak Bet. Apa, Cikgu? Cak Bet tu makan tidur, maksudnya dia malas bekerja. Okey. Mudah kan? Baik. Itu untuk peribahasa Cikgu. Kalau kita tengok pula di bahagian C, kalau bahagian C ada teks pula yang akan disoalkan Cikgu. Kalau contoh-contoh teks yang boleh disoal? Di sini teks yang seperti disoal di sini adalah seperti teks umum, cerita ataupun puisi. Bagi murid memahami ada apa yang ingin sampaikan dalam teks tersebut, macam mana dia nak aplikasikan, lepas tu dia analisis teks ataupun cerita atau puisi dalam soalan tu, lepas tu apa nilai dalam teks ataupun cerita puisi tersebut, dan juga ada juga soalan kemahiran beraras tinggi. Itu yang saya suka tu, kemahiran berfikir aras tinggi, kebat. Yeah. Kalau ada soalan ni, mesti peruntukan markahnya pun tinggi kerana soalannya tinggi. Jadi kan Cikgu, kalau untuk kebat ni kan, ada tak tips daripada Cikgu macam mana murid-murid nak jawab untuk soalan yang kebat ni Cikgu? Untuk soalan kemahiran berfikir aras tinggi ni, murid boleh menjawab je soalan ni sebab dia tak ada jawapan yang terlalu umum. Bagi murid tu menjawab di jawapan tu yang menunjukkan mereka memahami berfikiran di luar kotak. Macam tu. Okey, jadi murid-murid jangan takut untuk jawab. Jawab sahaja, tapi yang penting sekali jawapan itu mestilah kena ada point ataupun ada isi yang boleh kita kaitkan daripada soalan. Okey. Yeah. Terima kasih banyak Cikgu Tina untuk penjelasan bagi bahagian B dan juga bahagian C. Ingat, dua bahagian ini akan bagi anda 35 markah secara maksimum kalau anda boleh jawab dengan sempurna. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini untuk tahu pula bagaimana untuk menjawab bahagian D dan bahagian E. Jangan ke mana-mana, hanya di Pentaksiran Sumatif. Maiga, baiklah kita dah berada di segmen yang berikutnya, di mana segmen ini kita akan membincangkan pula untuk menjawab bahagian D dan juga bahagian E. Saya suka sebenarnya bahagian E ni Cikgu Tina, sebab bahagian E ni paling banyak markah kan Cikgu? Ada 40 markah, banyak tu. Ini yang tanya Cikgu ni, kalau untuk segmen ini kan Cikgu, apa yang Cikgu nak terangkan ataupun nak fokuskan terlebih dahulu kepada murid-murid di rumah? Okey, baik Hining bahagian D. Bahagian pindah maklumat kepada sama ada biok soalan, rah carta pai, graf, peta minda, gambar rukila. Kepada murid boleh nebah nak ulas 50 lay 60 patah dan kata. Okey, kata bahagian D dia
selalu soal berkenait dengan tema raha sengoi eng, lebih kepada lengeri eng, negara eng, dunia cerita. Cerita legenda Mahir Sengoi, cerita bernilai moral. Okey, ini contoh pada. Okey, ini contoh senual. Okey, senual biok gambar. Okey, contoh gambar. Biar murid neng gambar ku crop rusemia, jijoi maklumat mong katih gambar aje, tulis neulah cenderek antara 50 le 60 ne kata. Pada murid boleh kini gambar, kepetia gambar je semia. Pajema sebenarnya bihon ke jawab adalah cara-cara isi masa lapang. Pada yang kepetia isi noal ade, keok le isi tersurat kah tersurat. Pada okey, pada juga hitamah juga jubi soal juga tentang dunia lemu penani rasain teknologi usahawan juga kewangan globalisasi. Okey, kita lihat Emira di sini bukan setakat dia bagi soalan bahagian bergambar, juga dia bagi contoh seperti catepai juga peta minda. Di sini murid dia boleh lihat carta ataupun gambar tersebut, lepas tu mereka jawab, mereka buat ulasan 50 hingga 60 patah perkataan. Di sini mereka boleh skor. Sangat mudah. Ya, di sini mereka boleh tengok mana isi yang tersurat dan tersirat. Ya. Maksudnya Cikgu Tina, untuk grafik yang akan disoal ini bukanlah gambar sahaja, tetapi juga ada catapai dan lain-lain itulah. 50 hingga 60 patah perkataan Cikgu. Okey, tadi Cikgu cakap murid-murid boleh huraikan mengikut isi yang tersirat dan juga yang tersurat. Tapi kan Cikgu, untuk menjawab soalan ini, murid-murid kena jawab berpandukan grafik yang diberi. Ya, berpandukan grafik yang diberi. Betul. Berdasarkan grafik yang diberi, apa dia punya soalan tersebut. Kena fokus di situlah. Kadang-kadang dia ada bagi dia punya penjelasan apa yang murid ingin sampaikan dalam ulasan tersebut. Okey, baiklah. Itu untuk bahagian D. Okey, dengan peruntukan markahnya 15 markah. Silakan Cikgu. Okey, mari kita lihat juga bahagian E, iaitu bahagian karangan ataupun kenarak. Di sini dia nak uji tentang kemahiran menulis murid. Okey, kemahiran kalau masa semai uji cenempen menulis. Pada murid bihon kita tulis nanek ju senual kenarak, contoh banse kenarak. Sama mong kenarak je berformat, contoh surat kinirip rasmi, tok berformat contoh perbincangan. Cenderek kenarak tok ge ju 150 patah ni kata. Jadi markah jumlah adalah 40 markah. Di sini ya Mira, kita tahu ya dalam soalan karangan ni dia akan bagi biasanya dia akan bagi tiga karangan, lepas tu murid kena pilih tulis satu. Jadi dalam karangan tersebut mereka kena tulis karangan tu kena 150 patah perkataan. Jangan lebih lah, tak boleh lebih. Ya, bukan tak boleh lebih. Maksudnya kena lebih. Ya. Jangan kurang. Sebab sini peruntukan markah 40 markah. Jadi masa dibagi adalah 40 minit. Okey. Baik, Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, contoh untuk bahagian E. Kita lihat contoh soalan. Yang pertama, Pusat Sumber Sekolah Engkek kerjasama panitia bahasa ya anjur bulan bahasa. Engkek sebagai Setiausaha Persatuan Bahasa Semai, bior sedia nanek lenapor lengkap. Kalau hineng ku padeh, senual padelah kenarak lenapor. Untuk senual yang kedua, nawujud laman sosial rah Facebook, Twitter, Instagram, nak cetus gaya sino pai ku jis ade. Okey, pada senual perjelas tindak-tindak de patut bikot di apa ame perwir salah guna laman sosial katih kenalak kekenon. Jadi senual yang ketiga biok nana perkataan obesiti cegah lebih baju perenglai. Jujur penyata ku kemil murid bior hurai penikir usaha suha penecegah masalah obesiti katih kenalak remaja. Pada engke betul-betul ke faham mal senual je kior engke seperti hineng cinek kadang-kadang kior senual aje sama ada sama mong berformat ataupun tak berformat.
Okey, di sini juga Mira apa yang ingin diuji dalam bahagian E, bahagian karangan ni, dia sama seperti bahagian E, maksudnya berfokus dia mengenai ada tema-tema dia yang mereka pelajari semasa di tingkatan 1, 2 dan 3 seperti tema dunia ain, dunia cerita, dunia ilmu penani. Kalau dalam bahasa Melayu tu dunia saya. Okey, dan dunia dia, lepas tu dunia cerita. Ini lebih pada cerita legenda lah, cerita yang bernilai moral. Okey, lagi satu dunia ilmu penani ni lebih kepada yang aras tinggi lah, seperti yang berkaitan dengan sains, teknologi, keusahawanan dan kewangan dan juga globalisasi. Wow, menarik tu cikgu. Kalau murid-murid di rumah kan yang ingin mendapatkan markah yang maksimum kan cikgu, dengan cara menjawabnya melebihi 150 patah perkataan. Kalau cikgu Tina boleh kongsikan berapa seeloknya perenggan untuk murid menulis karangan ini cikgu? Seelok-eloknya 5 perenggan. Seeloknya 5 perenggan. Maksudnya dalam karangan tu mestilah ada yang lebih, karangan dia kalau nak dapat markah yang penuh mestilah dia gratis dengan penerangan contoh sekali dalam tu. Oh, maksudnya ada isi, ada contoh. Ya, ada contoh. Ayatnya pun kena lebih berbunga-bunga lah dalam karangan kan. Okey. Cikgu, kalau untuk yang dunia saya tu kan cikgu, itu ikut temanya lah. Kalau dunia saya itu macam mana? Maksudnya boleh kepada lebih fantasi ke macam mana cikgu? Untuk dunia dunia saya tu sebenarnya soalan dia tu lebih berkaitan dengan apa yang berlaku di sekeliling dia. Maksudnya contoh soalan pengalaman ke, pengalaman di sekolah ke. Maksudnya benda tu murid tu boleh nampak, mereka boleh jawab. Okey, baiklah, itu untuk 7 jenis tema yang diguna pakai. Dan kalau untuk murid menjawab soalan berbentuk karangan ni kan cikgu, ada tak murid diberi buku jawapan yang berasingan ataupun murid menjawab di dalam kertas soalan yang sama? Murid kena jawab dalam kertas soalan sama, sebab untuk kertas bahasa semai ni dia hanya ada dalam satu kertas saja dalam buku jawapan. Ingat tu murid-murid, jangan lupa untuk jawab bahagian E ini, kerana bahagian E merupakan markah yang paling banyak, iaitu 40 markah. Baik cikgu, nampaknya cikgu dah terangkan untuk cara menjawab bahagian A, B, C, D dan E. Memandangkan kita dah sampai ke penghujungnya, kalau cikgu Tina boleh buat sedikit rumusan ringkas, apa yang cikgu dah fokuskan dalam segmen ini kali ini cikgu? Okey, di sini Madeng rumuskan murid Nepani ada fokus tema-tema nak jawab supaya boleh skor pada setiap bahagian lebih mudah. Itulah harap-harap murid-murid dapat menjawab dengan baik. Okey, baik, itu dia penjelasan daripada Cikgu Tina. Walaupun ini merupakan kertas soalan yang berbentuk elektif, tetapi jangan ambil mudah kerana markah yang diberikan juga sebenarnya banyak dan sesuai untuk menguji murid-murid, kerana macam kita tahu bahasa semai merupakan bahasa yang paling banyak dipertuturkan oleh masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia. Dan hari ini Cikgu Tina dah kongsikan kepada anda semua cara untuk menjawab bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D serta bahagian E, di mana setiap satunya itu ada markah yang berasingan dan masa yang diperuntukkan juga berbeza-beza. Jadi rancang cara anda untuk menjawab supaya anda boleh jawab ke semua soalan dengan baik dan sempurna. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Tina kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini, meluangkan masa dan berkongsi ilmu kepada semua murid-murid yang menonton. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Mira, Abu Arhadno. Sama-sama Cikgu, kita jumpa lagi nanti Cikgu. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami pada hari ini, iaitu Cikgu Arisha Artina, kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.